Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Formula sambung darurat wajar ditolak. Jawatan Kuasa Rayuan Penamatan Proklamasi Darurat bertegas dengan menyatakan menolak sebarang formula yang akan menyebabkan darurat disambung lagi. Kami sedar bahawa kuasa yang lebih luas tidak boleh diberikan kepada mana-mana badan yang dibentuk di luar proses demokratik ini, kata pengerusinya Khalid Abdul Samad. Bagaimanapun pihaknya menghargai usaha Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah yang mencematuli sudi mendengar sudut pandang daripada ketua-ketua parti politik, pemerintah dan pembangkang. Sebagai badan yang berkempen untuk menamatkan darurat, kami juga telah menyerahkan permohonan rasmi untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pada 20 April lalu, ujar Ahli Parlimen Amanah Shah Alam itu. Beliau berkata jawatan kuasa telah membuat keputusan untuk mengutuskan sepucuk surat lagi yang menyatakan hajat bagi membentangkan memorandum bersama petisyen yang telah mereka kumpulkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Pada pandangan kami, pengisytiharan darurat telah gagal sepenuhnya. Kerajaan mendakwa bahawa objektif awal darurat tersebut adalah untuk menangani pandemik COVID-19 secara efektif dan mengekalkan kestabilan sosial, katanya. Khalid melihat bahawa pandemik COVID-19 telah menjadi lebih membimbangkan dan ekonomi negara kini berada di ambang kelumpuhan selepas darurat diisytiharkan. Jabatan kuasa kami percaya bahawa darurat perlu ditamatkan dengan seberapa segera dan Parlimen perlu bersidang semula supaya sistem semak dan imbang institusi demokratik negara dikembalikan, tegas beliau. Sebelum ini, Khalid mempertikaikan tindakan Kerajaan Perikatan Nasional menggunakan akta darurat untuk mengeluarkan wang daripada kumpulan wang amanah negara KWAN bagi membiayai pembelian dan pengurusan vaksin. Perintah darurat telah digunakan untuk membolehkan dana ini digunakan, dakwa Ahli Parlimen Pakatan Harapan Shah Alam itu. Menurut beliau, belanjawan 2021 telah memperuntukkan sebanyak RM3 bilion untuk pembiayaan pembelian dan penyelenggaraan vaksin. Khalid juga mempersoalkan apakah yang akan berlaku kepada dana yang akan diambil dari KWAN ini apabila sistem demokrasi berparlimen tidak berfungsi sewajarnya melalui perintah darurat. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu tidak bercakap kosong seorang diri. Pada 19 April lalu, 3 pakar ekonomi iaitu Profesor Dr. Jomo K. Sundaram, Dr. Muhammad Abdul Khalid dan Dr. Nung Sari Ahmad Radhi dalam satu sidang media bersetuju bahawa darurat memudaratkan negara kerana telah membawa pelbagai kerosakan dari segi ekonomi seperti ketakutan pelaburan asing untuk memasuki Malaysia dan kehilangan pekerjaan rakyat di negara ini. Mereka juga berpendapat prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19 boleh dilaksanakan tanpa darurat. Malah Jomo mengumpamakan darurat seperti tangga menimpa ekonomi yang jatuh. Justru konsisten dengan penolakan darurat ini, pada 11 Jun, Majlis Presiden Pakatan Harapan sepakat menolak cadangan bekas Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk diwujudkan kembali Mageran. Menurut Pakatan Harapan, cadangan tersebut bertentangan dengan prinsip mereka selaku parti yang menjunjung demokrasi berparlimen. Pakatan Harapan menolak cadangan Mageran ini berdasarkan pendirian konsisten kami bahawa darurat perlu ditamatkan segera dan Parlimen perlu dibuka semula sekarang. Penyelesaian kepada masalah rakyat dalam isu COVID-19, ekonomi, malah juga politik memerlukan demokrasi berfungsi dengan baik dan ruang terbaik untuk mendengar suara rakyat serta mencari penyelesaian ialah di Parlimen. Menurut kenyataan itu, dalam pada itu Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil atau Bersih 2.0 turut berpendapat Mageran 2.0 tidak diperlukan. Kami ingin menyatakan bahawa cadangan Mageran 2.0 adalah cadangan yang akan melumpuhkan peranan Parlimen sebagai tempat pembuatan dasar negara, kata Bersih 2.0 dalam satu kenyataan. Menurut NGO ini, platform paling sesuai bagi membincangkan jalan untuk Malaysia keluar daripada wabak COVID-19 dan kesannya kepada sosioekonomi rakyat
adalah dengan membenarkan semula Parlimen bersidang dan berjalan. Margeran 2.0 tidak diperlukan kerana apa yang utama sekarang adalah untuk menamatkan darurat segera supaya kerajaan dan pembangkang dapat memainkan peranan yang sewajarnya, tegas Jawatan Kuasa Pemandu Bersih 2.0. Margeran 2.0 dilihat hanya sebagai formula penjenamaan semula darurat yang dipanjangkan. Segala program kerajaan seperti program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dan jawatan kuasa yang terlibat seperti Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV dapat dijalankan tanpa adanya Margeran 2.0. Malah tugas menangani pandemik COVID-19 dapat diawasi serta ditambah baik menerusi perbahasan di Parlimen dan dalam Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen. Apa yang susah sangat untuk mengembalikan demokrasi berparlimen?